Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli 'asirin 'alayka yasir. Allahumma rabbi tammim bi khair amma ba'd. Baik. Uh, Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah hari ini kita akan menyambung sedikit lagi perbincangan berkaitan dengan alamat isim. Berkaitan dengan alamat-alamat isim. Seperti mana yang telah kita baca di dalam matan Al-Ajurumiyah ataupun Muqaddimah Al-Ajurumiyah ataupun dikenali sebagai matan Jurumiyah. Disebutkan bahawa isim itu fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kafu wal lam wa huruful qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan yang lalu telah kita bicarakan panjang lebar berkaitan dengan alamat-alamat isim. Apa maksud alamat? Iaitu tanda-tanda. Kita biasa sebut perkataan alamat. Alamat rumah, alamat sekolah, alamat tempat kerja, alamat surat menyurat. Apa maksud alamat? Iaitu tanda. Tanda rumah kita, tanda tempat kerja kita, tanda sekolah, tanda alamat kedai, alamat itu, alamat ini. Itu semua merupakan tanda-tanda. Nak kenal rumah kita ni, maka nombor rumah, jalan berapa, postkodnya berapa, negeri mana, daerah mana, itu merupakan tanda-tanda. Jadi dalam pertemuan yang lalu telah kita pelajari tiga tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim yang pertama ialah khafad. Apa maksud khafad? Apa maksud khafad? Yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Apa maksud khafad? Siapa boleh jawab? Khafad apa khafad? Rendah ke Ustaz? Lawan rendah. Ialah rendah. Lawan bagi tinggi, rendah. Ataupun dalam istilah nahwu, ulama nahwu apa dia? Ulama nahwu nak apa dia khafad ni? Baris bawah. Baris bawah. Baik. Maknanya baris bawah ni terkhusus untuk isim. Dia bukan hanya baris bawah, bahkan dia ada juga benda-benda lain yang boleh menepati dan menggantikan baris bawah ni. Nanti kita akan pelajari benda tersebut. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, yang keduanya ialah tanwin. Ini tanda kedua bagi isim. Tanda kedua sebagai apabila dia ada, maknanya perkataan tersebut, lafaz tersebut ialah isim. Kalimah tersebut ialah isim. Contohnya apa dia? Iaitu tanwin. Tanda kedua ialah tanwin. Tanwin masuk kepada sesuatu kalimah, maka ia adalah tanda sebagai ia adalah isim. Kemudian ada alif dan lam. Dukhul al-alif wal lam. Masuknya alif dan lam di dalam sesuatu kalimah. Adanya alif dan lam. Jadi tuan-tuan dan puan, ini tiga jenis tanda yang telah kita sentuh di dalam pertemuan yang lalu. Baik, hari ini insya-Allah kita akan masuk di dalam tanda yang keempat. Tanda yang keempat. Apa tanda yang keempat? Iaitu kata musannif rahimahullahu ta'ala, al-alamah ar-rabi'ah. Al-alamatur rabi'ah. Tanda yang keempat.
dukhulu harfin. Dukhulu harfin min hurufil khafdi. Masuknya satu huruf. Dukhulu harfin, masuknya satu huruf daripada huruf-huruf khafad. Masuknya satu huruf daripada huruf-huruf khafad. Apa maksud huruf khafad? Huruf-huruf, bila mana huruf ni masuk, maka ia sesuatu kalimah itu mestilah dibaca dengan khafad. Apa tanda khafad? Apa maksud khafad yang kita faham? Kasrah. Kan? Kita baca ibaratun an kasrah. Kan? Ulama nahwu sebut kata khafad itu ialah kasrah. Dia ada lagi tanda-tanda yang lain. Nanti kita akan sebut. Sampai bab dia nanti kita akan sebut. Tapi sekarang ni kita pegang bahawa khafad itu ialah kasrah. Maknanya bila mana masuk huruf ni dipanggil dengan huruf khafad. Khafad ni maknanya huruf yang menyebabkan mesti kena baca khafad. Ataupun kita faham di sini permulaan ini mesti dibaca dengan kasrah. Bila mana ada huruf ni di depan, kalimah yang ada selepasnya itu mestilah dibaca dengan khafad. Ia juga dikenali sebagai huruf jar. Huruf khafad ataupun huruf jar. Kita dah biasa sebut dulu huruf jar ni. Jadi tuan-tuan dan puan, contoh dia bawa sini. Nahwu. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Maksudnya apa dia? Saya telah pergi daripada rumah ke madrasah, ke sekolah. Saya telah pergi daripada rumah ke sekolah. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Jadi tuan-tuan dan puan, di sini ada huruf jar ataupun huruf khafad. Masuk satu huruf daripada huruf khafad ataupun huruf jar ke atas sesuatu kalimah. Di sini apa dia? Min. Min ialah huruf jar ataupun huruf khafad. Dia masuk kepada perkataan al-bait. Maka al-bait itu hendaklah dibaca dengan khafad. Apa baca khafad? Baca dengan kasrah di sini. Dibaca dengan kasrah. Minal baiti. Minal baiti. Maka jelaslah di sini bahawa al-bait itu ialah isim. Al-bait itu ialah isim. Selain daripada tanda dia ada alif lam, ia juga dimasuki oleh huruf khafad. Kemudian ilal madrasati, ke sekolah. Ke sekolah. Ila ni juga merupakan huruf khafad. Al madrasati dibaca dengan kasrah. Sebab apa? Sebab sebelum perkataan al madrasati itu ada huruf khafad, iaitu ilah. Zahabtu minal baiti ilal madrasati. Maka al madrasati itu ialah isim kerana sebelum kalimat al madrasati itu ada huruf khafad. Fakullun, maka semua, minal baiti wal madrasati ismun. Maka daripada bait dan madrasah itu ialah isim. Maka jadilah bait dan juga madrasah itu ialah isim. Lidukhuli harfil khafdi alaihima. Kerana masuknya huruf lidukhuli harfil khafdi alaihima. Kerana masuknya huruf khafad ke atas keduanya, iaitu ke atas bait dan juga al-bait. Wali wujudi al-alif wal lam fi awwalihima. Dan adanya alif dan lam di awal keduanya. Di awal keduanya ada alif dan lam. Maknanya di sini dalam ayat ini ada dua tanda isim. Satunya alif dan lam,
yang keduanya ialah adanya huruf khafat. Okey, baik. Ustaz, kejap Jelas Ustaz. di sini. Okey, silakan. Sekejap Ustaz boleh Ustaz? Maaf ni Okey, Ustaz. silakan. Boleh tak apa. Apa tu yang mula-mula tadi, maknanya tanda isim tadi kan yang tadi Ustaz sebutkan mula-mula sebelum ni ada 3. Tanda dia, satu khafat, tanwin dengan alif lam. Ya, betul. Yang khafat tu yang menyebabkan kasrah pada isim tadi tu. Lepas tu dia bagi contoh marartu bi bakrin kan? Marartu bi bakrin, ya betul. Tapi yang itu bi bakrin tu bukan tak sama dengan yang tanda keempat ni ke Ustaz? Tanda keempat ni ya betul. Betul lah. Sama dengan tanda. Dia macam ni. Maknanya di dalam sesuatu kalimah itu kadang-kadang dia ada 2 tanda. Macam bi bakrin tu kan, marartu bi bakrin. Dia ada 2 tanda situ. Satu tandanya ialah huruf khafat ni, ba tu. Satu lagi ialah tanwin. Satu lagi tanwin. Tanwin. Bi bakrin. Ada tanwin. Tanwin kan tanda isim. Ya. Huruf ba itu juga merupakan huruf khafat. Bila mana masuk huruf khafat, maka ia menyebabkan kena baca dengan kasrah. Okay, tak apalah yang kena baca dengan kasrah tu. Kena baca dengan kasrah tu kemudian. Cuma kita nak sebut di sini tentang adanya huruf khafat ini, maka ia menandakan bahawa kalimah selepasnya itu ialah isim. Okey Ustaz. Terima kasih Ustaz ya. Baik, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita nak berkenalan dengan huruf-huruf khafat ni. Huruf khafat ni paling tidak yang ada di sini ni kita hafal lah, kita ingat yang ada di sini ni. Sebab apa? Sebab nanti senang untuk kita nak belajar perkara yang berikutnya, nak bagi contoh dan sebagainya, dia akan lagi memudahkan. Baik. Wa huruful khafdi wa huruful khafdi, dan adapun huruf-huruf khafat itu hiya min. Huruf khafat itu ialah min. Kalau tuan-tuan ada buku, tulis baris dia agak macam man pula. Min. Wa hiya min. Walaha ma'an. Dia ada banyak makna. Min ini ada banyak makna. Walaha ma'an. Baginya itu ma'an. Beberapa makna. Beberapa makna. Minha, di antara makna min itu ialah al-ibtida'. Ni makna kalimah je. Dia min sama. Min ni huruf jar. Senang. Ataupun huruf khafat. Sekarang ni dia nak bicara berkaitan dengan makna huruf min ni. Maknanya apa dah? Maknanya al-ibtida'. Ataupun kalau kita nak terjemahan, tak ada masalah. Terjemahan dia boleh jadi dari ataupun daripada. Min ni, itu terjemahan. Tapi dia makna dalam bahasa Arab, dia ada bermacam-macam makna. Kadang-kadang dia boleh makna ibtida'. Ibtida' ni maknanya mula. Contohnya macam mana? Contohnya safartu minal Qahirah. Saya telah bermusafir, kalau kita terjemah dalam bahasa kita, saya telah bermusafir dari Qahirah. Dari di sini maknanya apa dah? Dari itu bermula daripada Qahirah. Kalau kita bermakna ibtida' tu, bermula daripada Qahirah. Saya telah bermusafir dari Qahirah. Apa maksud dari Qahirah? Iaitu bermula dari Qahirah. Jadi tuan-tuan dan puan, ini keunikan di dalam bahasa Arab. Satu perkataan boleh diterjemahkan bermacam-macam makna. Bermacam-macam makna. Banyak makna yang boleh kita fahami daripada makna min ini. Baik. Dia ada makna min ini, makna sumpah pun ada.
Dia banyak makna. Makna fi pun ada, makna ila pun, dia ada banyak makna min ini. Tapi di sini kita ambil satu sajalah makna sebagai permulaan untuk kita ni, maknanya ialah dari, dengan makna bermula daripada Qahirah. Saya telah bermusafir bermula dari Qahirah. Itu maknanya al-ibtida'. Baik. Satu, huruf khafat. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ialah wa ilah. Min dan juga ilah. Yang kedua ialah ilah. Wa min ma'aniha, dan daripada. Wa min ma'aniha. Min ini satu, jadi kita pelajari makna ibtida'. Ada boleh makna qasam, makna sumpah. Min juga boleh dengan makna tab'id. Tab'id apa dah? Sebahagian. Sebahagian. Contohnya kalau kita dalam sembahyang kita kata wa ana minal muslimin, dan saya dari orang Islam. Apa maksud di sini? Dari, iaitu sebahagian dari orang Islam. Itu makna litab'id. Min ini. Sebahagian dari orang Islam. Baik. Wa ilah. Wa ilah. Dan yang kedua ialah ilah. Wa min ma'aniha. Min di sini makna apa dah? Min di sini maknanya tab'in. Dan sebahagian. Tab'in makna sebahagian, separuh. Tab'id dipanggil. Wa min ma'aniha, dan sebahagian daripada makna-maknanya ialah al-intiha. Apa makna intiha ni? Ila itu maknanya al-intiha. Apa maksud intiha? Intiha ialah penghujung, penghabisan. Makna ila ni maknanya ialah penghabisan. Apa maksud penghabisan di sini? Contoh. Safartu ila al-Iskandariyah. Saya telah bermusafir ke Iskandariyah. Kan? Penghujung. Kan? Ke ni maknanya sampai ke mana? Saya telah bermusafir ke Iskandariyah. Ila ni maknanya ke, kepada. Ke ataupun kepada. Baik. Kemudian, boleh faham tak kat ni? Min, yang kedua ilah. Tak faham, tanya terus. Min, yang kedua ialah ilah. Ni makna sahaja. Yang penting, tuan-tuan dan puan-puan, ingat. Min, ila, an, ala, fi, rubba, kaf, lam. Yang penting yang ni ingat. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ialah an. An. An ini termasuk daripada huruf-huruf khafat tadi. Maknanya huruf-huruf yang menjadi tanda kepada isim. Huruf-huruf yang menjadi tanda kalimah selepasnya itu ialah isim. Wa min ma'aniha, dan daripada makna, dan sebahagian daripada makna-maknanya ialah al-mujawazah. Apa al-mujawazah? Iaitu meninggalkan. Al-mujawazah. Farus, dalam kitab makna apa? Al-mujawazah. Dia tulis ni melampaui. Melampaui, meninggalkan apa boleh, tak apa, melampaui. Contohnya macam mana? Ramaitus sahma anil qaus. Ramaitus sahma anil qaus. Saya telah ramaitu ni melempar. Apa dia kata? As-sahma ni panah, anak panah. Anil qaus, daripada busur. Saya telah memanah anak panah anil qaus, dari busur. Busur kan? Al-qaus. Bainal qausain, kalau kita dalam bahasa kita kata di antara dua qaus. Qausain dipanggil. Kan kurungan tu dia panggil qausain. Kalau kita belajar, Ustaz kata bainal qausain. Afrigh al-kalimah, uktub al-kalimah bainal qausain. Tulis kalimah di antara dua kurungan. Ni kurungan ni. Yang kurungan ni kan. Kurungan kita ada al-qausain, dua kurungan. Al-qaus ialah busur. Kan kurungan tu nampak macam busur kan. Jadi dia panggil qaus, qausain.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ramaitu stahma anil qaus. Saya telah memanah anak panah daripada al-qaus, dari busur. Jadi al-mujawazah ni ialah melampaui, melangkaui ataupun meninggalkan. Maknanya anak panah itu dia bergerak. Bergerak. Dia melangkaui, dia panggil anil qaus. Kita nak terjemah dalam bahasa Melayu ni susah sikit. Dia tidak ada kalimat yang tertentu untuk beza di antara min dan juga an. Kita panggil dari lah. Dari anak panah, daripada busur. Wa'ala. Kemudian yang seterusnya ala. Ala. Ala ni maknanya apa dah? Wa min ma'aniha, dan sebahagian daripada maknanya ialah al-isti'la. Al-isti'la. Apa maksud al-isti'la? Iaitu tinggi. Tinggi. Contoh apa dia? Sa'adtu 'alal jabal. Sa'adtu 'alal jabal. Apa maksud sa'adtu? Saya telah mendaki, menaiki. Sa'ada. Sa'ada ni naik. Fa sa'adal mimbara. Dia telah menaiki mimbar. Sa'ada yas'adu, menaiki ataupun mendaki al-jabal, atas bukit. Sa'adtu 'alal jabal, saya telah menaiki atas bukit. Sa'adtu. Sa'ada. Benda-benda yang panggil menaiki. Isti'la 'alal jabal, atas bukit. Baik. Ini satu, min, ila, an, ala. 4 dah kita belajar. Kemudian yang seterusnya ialah wafi. Wafi. Waw, fi. Bukan wafi. Fi. Dia nak kalimat fi tu. Wa min ma'aniha, dan sebahagian daripada makna-maknanya, iaitu makna fi itu ialah az-zarfiyah. Apa makna az-zarfiyah? Farus, apa terjemah zarfiyah di situ? Tak ada sebut zarfiyah. Zarfiyah. Contohnya al-ma'u fil kuz. Tempat je Ustaz tu itu. Dia tulis tempat je kan? Tempat. Contohnya al-ma'u fil kuz. Air di dalam. Air di dalam kuz, cawan. Al-kuz ni bekas yang ada telinga tu dipanggil kuz. Al-ma'u fil kuz, air di dalam cawan. Al-kuz fil kuz. Baik. Al-ma'u fil kuz. Jadi al-kuz ialah isim. Kerana apa? Kerana sebelumnya itu ada fi, ada huruf khafad, dan juga tanda yang kedua dia ada alif dan lam. Baik. Terus nanti kita cuba buat ambil contoh-contoh untuk kita fahami. Kemudian warubba. Warubba wa min ma'aniha at-taqlil. Kalimat rubba ni. Dan sebahagian daripada maknanya ialah at-taqlil, sedikit. Sedikit, taklil. Contohnya apa dia? Rubba rajulin karimin qabalani. Sedikit daripada orang-orang lelaki yang pemurah, karim. Karim, pemurah ataupun mulia. Qabalani, yang telah menemui aku. Menemui saya. Rubba rajulin karimin qabalani, telah menemui saya. Sedikit lelaki yang pemurah yang telah menemui saya. Rubba rajulin karimin qabalani. Qabalani, bertemu, ataupun laqiyani boleh juga. Laqiyani, yang telah bertemu dengan saya. Kalau qabala, bertemu. Kalau qabbala, mencium. La tuqabbil yadi, jangan cium tangan saya. La tuqabbil yadi. Qabala, bertemu. Kalau qabbala, mencium. Qabbala. Baik.
wal ba, dan seterusnya ialah huruf ba, dan sebahagian daripada maknanya at-ta'diyah. At-ta'diyah ni melangkaui juga at-ta'diyah ni. Contohnya apa maksud dia? Contoh dia bagi sini, marartu bil wadi. Saya ba ni dengan. Kalau kita jumlah dalam bahasa Melayu kita ni dengan. Ataupun sebab pun boleh juga. Dia banyak ba ni banyak maksud dah. Saya marartu bil wadi ataupun makna di. Boleh juga. Saya telah melalui di lembah. Saya Ini melewati, Ustaz. melewati. Melewati. Saya telah melewati. Melewati lembah. Ya. Saya, Aku melewati lembah. saya telah melewati lembah. Melalui, melewati samalah. Melewati maknanya meninggalkan. Marartu bil wadi. Saya telah melewati lembah. Marartu bil wadi. Kita fokus kepada huruf ba itu. Huruf ba. Maknanya kita sini kita nak berkenalan dengan isim. Nak berkenalan dengan isim. Maknanya ada huruf ba sebelum perkataan wadi itu menunjukkan wadi itu ialah isim. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sangat penting untuk kita kenal isim. Nanti dia akan ada perbincangan selepas ini yang perlu untuk kita kenal. Isim ke fi'il? Isim ke fi'il? Jadi baik. Kemudian wal lam. Dan huruf khafat yang seterusnya ialah huruf lam. Huruf lam. Wa min ma'aniha, sebahagian daripada maknanya ialah al-milk. Sebahagian daripada maknanya ialah al-milik. Apa maksud milik? Milik, memiliki. Lam yang menunjukkan milik. Contohnya al-malu li Muhammad. Duit ini ialah bagi Muhammad. Duit ini, duit al-malu li Muhammad. Duit ini bagi Muhammad. Lam makna bagi. Kita boleh terjemahkan bagi. Duit bagi Muhammad. Al-malu li Muhammad. Duit bagi Muhammad. Mana duit dia lah. Mana duit dengan makna milik. Duit milik Muhammad. Kita boleh makna milik di situ. Wal ikhtisas. Dan boleh juga lam ini dengan makna ikhtisas. Khusus. Contohnya apa dia? Al-babu. Contohnya al-babu lid-dar. Pintu ini untuk rumah. Pintu ini untuk rumah. Al-babu lid-dar. Al-babu lid-dar. Al-thawbu lil-madrasah. Al-thawbu lis-salah. Pakaian ini untuk sembahyang. Hadha al-thawbu lis-salah. Baju ini untuk sembahyang. Dia ada pakaian untuk sembahyang. Hadha al-thawb lil-walimah. Hadha al-thawbu lil-amal. Baju ini untuk kerja. Hadha macam-macam lah. Hadha al-thawbu li akhika. Bukan, alih. Itu milik. Hadha al-thawbu apa-apalah itu. Hadzal kitabu lid-dirasah. Kitab ini untuk belajar. Jadi kita boleh gunakan lam itu untuk ikhtisas. Lam untuk menunjukkan khusus. Baik, al-babu lid-dar. Pintu ini untuk khusus untuk rumah. Wal hasiru lil masjidi. Dia buat contoh di sini. Yang kedua, wal hasiru lil masjidi. Hamparan ataupun tikar ini untuk masjid. Untuk masjid. Wal hasiru lil masjidi. Khusus untuk masjid. Wal istihqaq. Dan ada makna yang seterusnya. Makna yang hak. Al istihqaq, yang berhak. Contohnya, alhamdulillah. Segala jenis pujian itu hak Allah.
untuk Allah. Segala jenis pujian itu bagi Allah. Lillah, untuk Allah ataupun bagi Allah. Jadi itu makna lam lah. Boleh makna bagi, boleh makna untuk. Ni huruf lam. Ni kalau nak terjemahan lah. Yang penting hari ni kita nak pelajari bahawa huruf lam itu merupakan tanda isim bagi sesuatu kalimah. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min hurufil khafdi, dan sebahagian yang lain daripada huruf-huruf khafat juga. Ya, silakan. Ada soalan ke? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Puan Hasnah, silakan. Yang tadi tu yang kaf tu macam tertinggal tadi, apa makna kaf? Al-kaf tu. Ada kaf kat sini? Ada kan? Sekejap. Ada Ustaz tertinggal. Ada Ustaz. Kaf atas, sekejap. Sebelum lam. Sebelum lam ada sebelum al-ba. Oh, dalam kitab ni tak ada. Walam. Sebelum lam. Oh, dalam kitab ni tak, dalam kitab yang saya share ni tak ada Wa ala ada kaf di sini. Okey, dia ada satu lagi huruf kaf. Maaf. Kaf. Al-kaf. Baik, tak apa. Huruf kaf. Kaf ni apa dia makna dia? Kalau tak ada dalam kitab boleh catat, boleh tulis. Al-kaf itu maknanya ialah untuk at-tashbih. Kaf ni maknanya untuk, contoh maknanya apa dia? Serupa, tashbih. Dia panggil tashbih, serupa. Contohnya Laila kal badri. Contoh. Laila kal badri. Ataupun kaf ni maknanya seperti, seumpama. Kaf, huruf kaf ni. Contohnya dia bagi di sini Laila kal badri. Laila nama orang lah ni. Laila seperti bulan. Laila seperti bulan purnama. Laila kal badri. Laila seperti bulan, seumpama, seperti, huruf kaf. Kaf ni di antara juga huruf khafat juga. Baik. Terus, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita terus ambil. Kemudian wa min hurufil khafdi, dan di antara huruf-huruf khafat juga ialah huruf qasam. Huruf qasam. Apa maksud huruf qasam? Iaitu huruf-huruf yang menunjukkan sumpah. Yang memberi makna sumpah. Yang memberi makna sumpah. Contohnya apa dah? Contoh di sini iaitu 3. Huruf qasam ni, huruf sumpah ni dia ada 3. Wahiyya salasatu ahruf. Dia ada 3 huruf. Al-awwal, yang pertama ialah al-waw, huruf waw. Wahiyya la tadkhulu illa ala ismi zahir. Wahiyya la tadkhulu illa ala al-ismi zahir. Waw ni tidak masuk melainkan atas isim yang zahir. Apa isim yang zahir? Isim yang zahir iaitu isim yang bukan dhamir, yang bukan ganti nama, isim zahir. Kan meja isim, buku isim, nama kita ni pun isim, nama tempat isim zahir. Kan Damansara isim zahir. Kan apa lagi? Pokok, nama, perkataan pokok kan isim tu. Asy-syajaratu isim. Yang bukan isim zahir apa dah? Dhamir, ganti nama. Dia, nya, mereka, kamu, itu dipanggil dengan dhamir. Selain daripada itu, dia dipanggil kalau isim ialah isim zahir. Bukan dhamir, ialah isim zahir. Contohnya macam mana? Wallah. Waw ni dia tak masuk, tuan-tuan dan puan-puan, melainkan ke atas isim yang zahir saja.
dia tak boleh masuk kepada dhamir. Contohnya wa huwa. Contoh. Huwa kan dhamir. Kita pernah belajar kan? Huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anna nahnu. Waw ni, sumpah ni dia tak boleh kata wa anta. Demi kamu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab waw hanya masuk kepada isim yang zahir sahaja. Wallahi. Bila ada huruf qasam, maknanya tuan-tuan, selepas itu, selepas huruf waw ni, selepas huruf sumpah ini, maka kalimah selepasnya ialah isim. Kalimah selepasnya ialah isim. Dan contoh lain yang dia bawa di sini, dia ambil daripada ayat Quran. Wattur wa kitabim mastur wattini wazzaitun wa turi sinin. Kan waw, mana waw? Waw di depan, at-tur tu. At-tur, dia kan waw wat-tur, ada huruf waw. Wa kitab, wa kitabin, kan asalkan al-kitab, masuk kitab, wa kitabin, maka dia menjadi huruf qasam di sini, dan kitabin itu ialah isim. Mana tanda isim dia? Ada huruf qasam di depan, huruf ataupun huruf khafat, huruf qasam lah dia panggil. Huruf qasam dia panggil di sini. Kitabin, tandanya apa? Tanda di sini ialah tanwin. Okey. Wattin, tin itu ialah isim. Wazzaitun pun isim juga. Sebab apa? Sebab ada huruf qasam, iaitu huruf waw. Wa turi sinin, dan demi bukit Tur Sina. Tur Sina. Demi, dia panggil demi, huruf qasam di sini. Macam kita wallahi, kan? Wallahi, itu sumpahlah tu. Demi Allah. Baik. Kemudian yang kedua. Yang kedua daripada huruf khafat, daripada huruf qasam juga ialah huruf ba. Ba di sini, ba dengan makna qasam. Tadi kan kita belajar huruf ba je kan? Min ila an ala fi ruba wal ba. At-ta'diyah tadi. Marartu bil wadi. Kan? Marartu bil wadi. Tadi kan contoh tadi. Huruf ba tadi. Tapi ba di sini pun ada juga. Tapi ba di sini dengan makna qasam, dengan makna sumpah, demi. Wala takhtassu bi lafzin duna lafzin. Maknanya dia tak khusus pada lafaz-lafaz yang tertentu. Bahkan ia boleh masuk tadkhulu ala ismi zahir wa ala dhamir. Dia boleh masuk kepada isim zahir dan juga ia boleh masuk kepada dhamir. Dia boleh masuk dua-dua sekali. Zahir pun boleh masuk, dhamir pun dia boleh masuk. Isim zahir dan juga isim dhamir. Tadkhulu ala al-ism zahir wa ala ad-dhamir. Dia masih boleh masuk dua. Contoh di sini untuk masuk isim zahir, billahi. Billahi. Demi Allah. Cuma huruf qasam ni dia mesti duduk depan lah, depan kalimah. Billahi. Demi Allah, la ajtahidanna, saya akan bersungguh-sungguh. La ajtahidanna, demi Allah, billahi la ajtahidanna, demi Allah, saya akan bersungguh-sungguh. Wa 'ala dhamir, ba ni juga boleh masuk kepada dhamir. Contohnya macam mana? Bika, demi engkau. La adribanna al-kasul, saya akan memukul al-kasul, orang yang malas. Bika, demi engkau. Bika ya Muhammad, demi engkau wahai Muhammad. Bika, demi engkau. La adribanna al-kasul, demi engkau saya akan memukul al-kasul, orang-orang yang malas. Ini contoh. Ya, contoh ba yang menjadi huruf qasam, yang mana ia juga termasuk daripada huruf-huruf khafat. Huruf-huruf khafat yang menjadi tanda kalimah selepasnya itu ialah isim. Baik. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga ialah at-ta'. Wathalithu at-ta'u.
Yang ketiga ialah huruf ta. Maknanya huruf qasam ni ada 3 sahaja. Waw, ba dan juga ta. Waw, ba, wa ta. Dan huruf ta ini wala tadkhulu, dan ia tak boleh masuk illa ala lafzil jalalah, melainkan atas nama yang mulia, iaitu nama Allah Ta'ala sahaja. Contohnya macam mana? Watallahi, watallahi, dan demi Allah. Watallahi. Ni kalimat ta ni, huruf ta ni, kalimat ta. Huruf ta ni dia hanya boleh masuk di dalam lafaz jalalah, nama Allah Ta'ala saja. Dia berbeza dengan waw dan juga ba. Waw dia hanya terkhusus pada isim zahir. Ba dia boleh masuk kepada isim zahir dan juga boleh masuk kepada dhamir. Ta hanya boleh masuk kepada lafaz jalalah sahaja, iaitu nama Allah Ta'ala sahaja. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada soalan sebelum kita nak cuba selesaikan persoalan-persoalan yang ada di bawah ni? Ustaz nak tanya Ustaz. Silakan. Maksudnya min tu mempunyai beberapa maksud. Ya. Oh, yang ala, ila semua tu, an tu semua bawah min lah. Okey, itu dia dari sudut makna. Okey, sekarang ni kita nak berkenalan bahawa min, ila, an, ala, fi, ruba, al-ba, al-kaf, lam, dan juga huruf qasam, waw, ba, ta tadi. Ini semua huruf-huruf yang bila mana dia masuk kepada sesuatu kalimah, maka ia akan menyebabkan kalimah tersebut isim. Kalimah tersebut ialah isim sebagai tanda. Tanda dia. Okey. Kita ambil yang tu. Sekarang ni yang berkaitan dengan min, ila, makna apa tu, itu semua sebagai tambahan. Sebagai dia nak bagi tambahan maklumat kepada kita. Baik. Okey Mas. Baik. Okey, kita nak pergi satu-satu. Nak pergi satu-satu supaya kita nak recap balik apa yang kita belajar. Okey, ma alamatul ismi. Ma alamatul ismi. Okey. Siapa nak turun jawab? Puan Ros. Saya tak terjemah. Ma alamatul ismi. Okey. Apakah alamat isim? Okey. Dalam bahasa Malaysia lah Ustaz, no? Dalam bahasa Malaysia tak payah masalah. Khafat. Dengan saya pun tak faham lagi. Okey. Khafat tu lah baris bawah tu. Okey. Khafat, tanwin, alif lam, okey. dan masuknya huruf jar. Masuk huruf jar. Okey, alhamdulillah. Mubarak, alfu mubarak. Allah ibarik fik. Okey, terima kasih. Kemudian, ma ma'na al-khafdi lughatan wastilahan. Ma ma'na al-khafdi lughatan wastilahan. Puan Jamiliyah, Kak Jamiliyah. D. Apa? Okey. Ma ma'na al-khafdi lughatan wastilahan. Khafdi itu maksud dia kasrah. Kan, khafdi dari sudut lughah, dari sudut bahasa, dan juga istilah. Dia ada dua tu. Satu kita nak jawab dari sudut lughah, satu ialah jawapan dari sudut istilah. Dari sudut lughah apa makna dia? Tinggi. Bukan tinggi, rendah. 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 Dari sudut istilahnya apa dia? Istilahnya huruf akhir berbaris bawah. Huruf akhir berbaris bawah. Huruf akhir berbaris bawah. Istilah ialah ibaratun anil kasri. Satu ibarat, satu gambaran, satu bayangan tentang baris kasrah. Itu istilahnya. Baik, secara mudah kita nak yang dulu. Baik. Kemudian, ma huwa tanwin lughatan wastilahan. Apa maksud tanwin dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah? Siapa nak turun jawab? Dari sudut lughah ialah at-taswid. Keluar tanwin. Nawwana ta'ir.
Senang. Dari sudut istilah apa dia? Ustaz. Siapa tu jawab? Apa istilah? Istilah dia bersuara Ustaz. Tu dia sudut bahasa. Itu bahasa istilah dia baris bawah. Berdu. Kejap. Saya cuba Ustaz. Mengulangi harakat. Nun sakinah tu Ustaz. Apa dia? Nun sakinah kat sini kata nun sakinah dan tatuba'ul akhir. Pada akhir isim. Apa tu? Cuba terjemah. Apa tengok buku nota tak apa? Tengok buku tak apa. Kata sini Yang nun penting- sakinah tatuba'u akhiral ismi lafzan. Apa maksud tu? Nun sakinah ataupun nun mati yang terletak di akhir isim. Alamak, ada lagi ke Ustaznya? Tu macam ada lagi. Ada apa dia? Wa tafarraqa. Lafzan. Tatba'u akhir al-ismi lafzan. Nunun sakinatun tatba'u akhir al-ismi lafzan. Nun sakinah yang mengikuti akhir isim secara lafaz. Nun sakinah memang. Yang ikut akhir isim secara lafaz. Baitun. Kan secara lafaznya ada. Secara lafaznya kita secara lafaznya nampak macam nun Ada sakinah. nun sakinah. Tetapi dari sudut tulisan ada tak? Wa tufarikuhu khattan lil istighna'i anha bitikrar syaklah 'inda adh-dhabt bil qalam. Maknanya ketika tulisan tidak ada. Digantikan dengan baris tambahan. Kalau dhammatain, kalau kasrah, kasratain, kalau fathah, fathatain. Baitun, lafaznya ada. Tapi dalam tulisannya tidak ada. Tak bolehlah kita tulis baitun, tulis nun sakinah di akhir kalimah baitun tadi, tak boleh. Understand. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama. Tu kena orang kata murajaah balik tu. Murajaah balik baru teringat balik. Tu tanwin. Okey, ala ayyi syai'in tadullu huruf al-atihah. Yang ni semua yang kita pelajari hari ni. Ala ayyi syai'in tadullu huruf al-atihah ni ialah benda-benda yang kita pelajari hari ni. Lam, min, ila, min, lam, kaf, ruba, anfi. Man ladhi takhtassu wawul qasam bidukhul alaihi min anwa'il asma'. Ni pun kita belajar hari ni. Ada ikhtisas, ada tamlik, ada istihqaq. Kan? Minta maaf. Man ladhi takhtassu wawul qasam. Wawul qasam, bukan lam. Wawul qasam. Wawul qasam ni khusus untuk apa? Masuk pada isim yang zahir saja. Man ladhi takhtassu, apakah yang terkhusus? Tak. Dan sebagainya ni semua merupakan contoh-contoh soalan. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ni latihan. Latihan. Cubalah kita tengok sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok sendiri sebagai latihan untuk kita. Okey, dia kata sini mayyiz. Apa maksud mayyiz? Apa maksud mayyiz? Bezakan. Bezakan. Mayyiz, bezakan. Al-asma, isim-isim. Allati, yang, fi, di dalam. Al-jumal, al-atiyah, jumlah. Jumlah ni ayat-ayat. Al-jumal, jamak bagi jumlah. Al-jumal, ayat-ayat. Al-atiyah, yang berikut. Al-atiyah, yang berikut. Boleh terjemah macam tu tak? Mayyiz, bezakan. Al-asma, isim-isim. Allati, yang, fi, di dalam. Al-jumal, ayat-ayat. Al-atiyah, yang berikut. Ma'a, apa maksud ma'a? Bersama. Bersama. Zikri. Mengingati. Mengingati. Bersama mengingati. Zikri. Zikri ni sebut. 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 Berserta dengan menyebut. Al-alamah. Tanda-tanda. Tanda-tanda. Allati.
Yang. Arafta. Diketahui. Kamu Ah. kenal. Awak tahu. Diketahui. Qul arafta. Yang kamu telah ketahui biha dengannya mayyiz al-asma allati fil jumal al-atiyah ma'a dhikr al-alamah allati arafta biha ismiyatiha. Yang kamu tahu dengannya isimnya itu. Jadi isim dia itu. Arafta biha ismiyatiha. Dia bagi di sini Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wal 'asri innal insana lafi khusr wa ilahukum ilahu wahid ar-rahman fas'al bihi khabira. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Jadi benda-benda ni ayat-ayat ni tuan-tuan dan puan boleh tengok dan cuba latih. Latih untuk kenali isim. Mana isim? Dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim ni mana isim? Alhamdulillahirabbil alamin ni mana yang isim? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Manakah yang isim? Cuba cari isim dan apakah tanda-tanda isim tersebut. Nanti insya-Allah kita akan cuba untuk kita dalami, cuba untuk kita fahami di dalam kelas yang akan datang, dan kita juga akan masuk kepada alamat yang berikutnya berkaitan dengan fi'il, tanda-tanda fi'il. Kita dah pelajari isim, kemudian kita akan pelajari fi'il. Nak kenal fi'il ni macam mana pula? Mesti dia ada kena tanda-tanda dia. Jadi insya-Allah kita akan sentuh di dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada soalan sebelum kita akhiri kelas? Ustaz nak tanya lagi satu. Okey, silakan. Pengenalan untuk isim ni dia kata ada huruf nida. Macam ya rajul, ya rasul. Yang tu tengok di mana tu? Yang tu termasuk ada buku rumi saya ni. Okey, alhamdulillah. Di antaranya di antaranya juga ya an-nida. Seruan. Ya. Seruan kita panggil ni biasa kita panggil isim lah kan. Ya. Jadi ya ni pun juga boleh juga termasuk juga. Memang ada dalam sebahagian kitab dia letakkan ya un-nida. Huruf-huruf panggilan. Panggilan-panggilan ni juga boleh menjadi sebagai salah satu daripada tanda isim. Dan satu lagi tu yang macam huruf-huruf harfun tu, ke apa tu dia kita boleh panggil juga dia sebagai huruf sandaran lah kan? Ya, boleh lah. Nak panggil huruf sandaran dan sebagainya. Nama lah apa pun tak apa. Yang penting kalau kita sebut huruf khafad ataupun huruf jar, kita tahu. Okey. Okey, sebutkan huruf sandaran. Kan bening? Ila, ala semua kan? Ya. Alhamdulillah. Kadang-kadang dia punya term dia berbeza-beza tu yang jadi macam pening sikit tu. Bila dia banyak istilah. Bila guna dalam bahasa Melayu, memang dia akan terjemahkan. Huruf jar, huruf sandaran. Jadi kita tak jumpa lah belajar Nahu. Belajar Nahu kena pakai istilah dia. Macam khafat. Khafat rendah. Huruf ni. Huruf-huruf khafat kita panggil. Sebab apa? Sebab ia satu istilah. Dia bukan satu benda yang boleh kita terjemahkan. Jar, kita terjemahkan sandaran. Payah tu. Itulah bagi saya yang khafat tu istilah tu macam istilah barulah. Khafat dia tu biasa kita khafat. kenal dia sebagai sandaran, perkataan sandaran. Okey, terima kasih. Sama. Okey, jadi insya-Allah terima kasih semua. Kita jumpa lagi esok kelas fiqh. Esok kelas fiqh insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum.